Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zamri Maizami. Saya pelajar Universiti Utara Malaysia. Akan menerangkan berkenaan pengurusan latihan dalam organisasi, iaitu analisis keperluan latihan bagi organisasi yang telah saya pilih lah. Okey, pengenalan Okey, bagi tujuan khusus bagi subjek pengurusan latihan dalam organisasi, saya telah memilih organisasi iaitu Koperasi Tunas Muda Sungai Arab Berhad bagi tujuan menganalisa khusus-khusus atau latihan yang diperlukan lah bagi tujuan pembangunan atau penambahbaikan lah Okey, jadi Koperasi Tunas Muda Sungai Arab Berhad ini dia menjalankan perniagaan dalam pembangunan tanah lah dan tujuan utama kita buat analisis keperluan latihan ni adalah bagi memfokuskan kepada perkhidmatan pelanggan yang cekap, efisien dan mesra pelanggan Ia melibatkan kaki tangan sokongan yang berjawatan dalam bidang pembantu tadbir dan pengkeranian. Okey, kita lihat struktur organisasi Bagi struktur organisasi koperasi ini ia melibatkan anggota lembaga koperasi dan anggota lembaga koperasi seramai 11 orang. Kemudian diketuai oleh ketua pegawai operasi yang di bawahnya terdiri daripada bahagian pentadbiran sumber manusia, bahagian kewangan, bahagian pemasaran, bahagian keanggotaan, bahagian projek dan bahagian tanah lah. Dan jumlah staf daripada pengurusan tertinggi hinggalah ke kontrak adalah seramai 67 orang. Analisis keperluan latihan Menurut Minor 1992, latihan seharusnya diperuntukkan untuk individu atau situasi yang telah pun dikenal pasti yang mempunyai jurang yang cukup ketara antara jangkaan peranan role expectation dengan tingkah laku yang sedia ada existing role expectation. Okay, setelah kita kenal pasti kewujudan ataupun jurang yang berlaku dalam organisasi kita perlu fikirkan bagaimana latihan ini boleh merapatkan jurang tersebut. Kebiasaannya persoalan yang wujud adakah wujud masalah dari segi tahap prestasi ataupun bentuk prestasi, dan persoalan yang kedua yang biasanya ditanya ataupun dibangkitkan, bolehkah latihan membetulkan keadaan tersebut. Jadi apabila adanya penambahbaikan ataupun kekurangan yang terdapat dalam organisasi tersebut, bagaimana kita nak membetulkan keadaan. Jadi adakah latihan ataupun kursus ni boleh digunakan untuk menambah baik atau membetulkan keadaan. Okey, bagi latihan ataupun kursus ni yang dicadangkan, semua staf diwajibkan untuk melengkapkan 40 jam lah masa latihan setahun, kecuali bagi kumpulan K10. K11 ni diwajibkan untuk melengkapkan 32 jam latihan, dan K12 iaitu pengawal kuatan hanya perlu melengkapkan 24 jam masa latihan selama setahun. Okay, kita lihat pula pada objektif latihan ataupun kursus ni Yang pertama adalah mengenal pasti keperluan latihan di dalam organisasi. Yang kedua, mengenal pasti kebolehan seseorang staf dan objektif yang ketiga, mengetahui fungsi bahagian pendidikan dan latihan di dalam sebuah organisasi. Yang keempat, kita menunjukkan mereka sebagai pemenang dan yang kelima, meningkatkan prestasi kerja Jadi objektif ni tujuan dia adalah bagi ni lah menambah baik kaedah atau cara kerja di dalam bagi staf dan juga organisasi lah Ada objektif latihan ataupun kursus lah yang kita cadangkan lah. Okey, bagi mengenalikan analisis keperluan latihan ini Okey, yang pertama, step yang pertama yang dicadangkan, kita akan mendapatkan respon keperluan apakah keperluan yang diperlukan melalui email, dan kita sasarkan individu berdasarkan KPI staff lah Itu kaedah yang pertama, melalui email kita dapatkan maklumat apakah keperluan yang diperlukan dan step yang kedua,
kita akan buat kajian ini berdasarkan rekod penilaian prestasi tahun lepas lah. Jadi kita akan nilai yang tahun lepas dia tu, dari segi prestasi mereka ni, adakah prestasi ini memberasakan lah. Jadi kalau dia kurang memberasakan, kita akan cuba lihat kaedah bagaimana untuk membantu meningkatkan prestasi mereka lah. Dan step yang ketiga, kita akan lakukan bersemuka dengan membual penyelia. Kebiasaannya penyelia ni dia akan lebih mengetahui lah sikap dan juga tingkah laku staf di bawah jangkaannya lah. Dengan kaedah membual ni kita akan dapat maklumat dengan lebih detail lagi lah. Dan step yang keempat ni, jika kita dah dapatkan maklumat tambahan, kita boleh melalui rekod lah, tangan berdasarkan file berbadi. Bagi tujuan ini biasanya di bahagian pengurusan lah, yang ini memang menyimpan file berbadi lah. Okay, kita lihat pula kepada kepentingan kajian analisis ni. Okay, kajian analisis dapat menyediakan ruang untuk pelaksanaan kursus jangka pendek dan jangka panjang. Okay, dengan adanya kajian ni, kita akan dapat menilai dan merancang lah kursus-kursus yang diperlukan bagi tujuan penambahbaikan, sama ada dalam pelaksanaan organisasi, sistem organisasi, ataupun menambah baik mentaliti ataupun produktiviti staff tersebut lah. Kemudian kita akan dapat memberikan ilmu dan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi. Bagi tujuan ini, komunikasi ini amat penting, sama ada bagi tujuan menyelesaikan masalah ataupun menyampaikan maklumat lah kepada mereka yang memerlukan lah. Dan seterusnya dapat memberikan peluang kepada kaki tangan memberikan idea yang relevan. Dengan adanya kajian ini, kita akan dapat idea baru ataupun pandangan yang boleh difikirkan. Jika difikirkan relevan dan berkesan, pandangan tersebut boleh diguna pakai lah. Dan yang seterusnya dapat menambah baik keperluan yang terdapat dalam organisasi. Jadi ini kepentingan yang keempat lah. Dan yang kelima, dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan antara peringkat atasan dan bawahan. Jadi apabila kursus ataupun latihan ini dilaksanakan, komunikasi antara peringkat atasan dan bawahan ini akan lebih baik dan dapat mengurangkan kekeliruan dalam penyampaian maklumat. Okay, bagi tujuan penambahbaikan, penambahbaikan yang dijalankan adalah meningkatkan komunikasi di antara staf dan pelanggan, utamanya di bahagian kaunter. Jadi sasaran ataupun tujuan kita latihan ini bagi mempertingkatkan lagi keberkesanan komunikasi di antara pelanggan dan juga staf yang berada di bahagian kaunter perkhidmatan lah. Okay, bagi kitaran latihan ni, yang pertama ni adalah mereka bentuk latihan. Okay, step yang kedua adalah melaksanakan perancangan, dan step yang ketiga, setelah daripada perancangan yang kita laksanakan tu, kita akan membuat penilaian program yang telah dilaksanakan, sama ada program yang kita laksanakan tu berkesan ataupun sebaliknya. Okey, kita lihat perancangan dan reka bentuk latihan ni. Okey, nama kursus yang kita cadangkan ni adalah kursus khidmat pelanggan yang cekap, efisien dan mesra pelanggan. Ini nama kursus lah. Tempat, tempoh dan lokasi. Okey, tempat kita akan dicadangkan adalah dibuat di bilik seminar KTM SAG. Tempoh selama 2 hari dan lokasi di KTM SAG lah. Kumpulan sasar yang kita target ni adalah staf kreatif K8 hingga K9 lah, iaitu berada kewangan dan berada bahagian lain lah. Fasilitator yang kita jemput yang dicadangkan adalah daripada pihak Irsyad HR Consulting Sedang Berhad, dan bagi tujuan perbelanjaan khusus peruntukan daripada bahagian latihan KTM SAB sendiri lah.
Okey, penilaian selepas latihan Okey, bagi penilaian dan keberkesanan peserta khusus ataupun latihan yang kita jalankan ni, okey, unit pendidikan dan latihan akan mengedarkan borang penilaian keberkesanan. Borang keberkesanan khusus ni uh, untuk bagi tujuan 3 bulan kepada 21 orang peserta khusus selepas 3 bulan dari tempoh tamatnya kursus. Jadi selepas daripada kursus yang dijalankan tu, selama 3 bulan kita nak lihat adakah keberkesanan kursus tu meningkatkan ilmu dan juga dapat meningkatkan ataupun mengurangkan masalah-masalah di peringkat awal, seperti mana yang dinyatakan sebelum ni lah. Itu tempoh 3 bulan ni kita ambil, kita nak lihat keberkesanan dia. Melalui borang tersebut, pegawai unit pendidikan dan latihan akan membuat analisis dan cadangan berkaitan keberkesanan khusus yang diajar. Jika majoriti peserta khusus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dan masalah-masalah perkhidmatan khidmat pelanggan sama ada di kaunter atau di mana-mana tempat berurusan menunjukkan maklum balas yang positif daripada pelanggan, ini menunjukkan khusus tersebut telah berjaya lah. Jadi penilaian ni bagi mengenal pasti keberkesanan kursus yang dijalankan tu. Jika kursus tu jika tersebut tidak menunjukkan penambahbaikan, maka kursus ini perlu dilaksanakan semula lah bagi memastikan mereka yang telah disasarkan tersebut dapat meningkatkan prestasi mereka. Okay, kesimpulan analisis keperluan latihan TNA adalah satu proses yang penting kepada organisasi bagi mengenal pasti kesesuaian khusus untuk setiap kekitangan mereka. TNA perlu dijalankan selepas organisasi menjalankan penilaian prestasi pada penghujung tahun atau pada awal minggu pertama atau kedua tahun semasa pada Januari untuk menilai prestasi kakitangan bermula 1 Januari sehingga 31 Disember tahun sebelumnya. Okey, melalui penilaian prestasi kita akan dapat mencapai KPI bagi melihat ataupun dijadikan kayu ukur untuk kenaikan gaji, pemberian bonus, dan ianya juga dijadikan panduan untuk unit pendidikan dan latihan menentukan khusus-khusus yang melibatkan prestasi kerja ke atas kaki tangan yang berkenaan. Jadi penting analisis keperluan latihan ni kerana ia dapat memberikan penambahbaikan kepada prestasi syarikat ataupun individu. Dan apabila prestasi ini bertambah baik, ia seterusnya akan dapat membantu meningkatkan produktiviti dan juga dapat meningkatkan semangat mereka untuk bekerja. Sekian, terima kasih.